Pada suatu petang di tahun 2005, di daerah Kuala Kangsar, Perak, matahari sudah mula terbenam di ufuk barat. Sungai Perak, urat nadi utama kawasan itu, mengalir perlahan membawa warna kemerahan kelodak dan cahaya senja. Pak Cik Kasim, seorang nelayan sungai yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di situ, sedang mendayung sampan kecilnya menyusuri rimbunan keladi bunting untuk memeriksa beberapa pukat yang dipasangnya sejak awal pagi. Suasananya sunyi sepi. Hanya bunyi dayung menguak air dan suara serangga yang mula kedengaran. Ketika Pak Cik Kasim sampai di satu selekoh sunyi di mana arusnya agak deras, dia tiba-tiba berhenti. Matanya dikecilkan, cuba melihat satu objek aneh yang terapung-apung, tersangkut pada semak di tebing sungai. Pada mulanya, Pak Cik Kasim berdecit, menyangka mungkin itu hanya patung Peragawati yang dibuang orang, atau bangkai hewan peliharaan yang hanyut. Tetapi apabila dia mendayung lebih dekat, rasa ingin tahunya segera digantikan dengan perasaan seram sejuk yang meremang di tulang belakangnya. Itu bukan patung Peragawati. Objek itu pucat, kembung, dan terbuai-buai dihayutkan arus. Ia adalah sebahagian daripada tubuh manusia. Lebih jelas lagi, ia adalah bagian atas badan seorang wanita. Pemandangan yang mengerikan itu terpampang di hadapan mata nelayan tua itu. Mayat itu tidak berkepala, juga tidak mempunyai kedua-dua belah kaki. Ia hanyalah sekerat badan bogel yang dipotong dengan kasar di bagian leher dan paha. Pak Cik Kasim yang sudah biasa dengan asam garam kehidupan pun terasa seram dan perutnya mual. Dia segera memusingkan sampahnya, mendayung sekuat tenaga ke tebing. Dia meninggalkan sampahnya dan berlari sambil menjerit memberitahu ketua kampung dan polis balai. Seluruh perkampungan nelayan kecil di tepi Sungai Perak itu dalam sekelip mata menjadi gempar dengan berita buruk itu. Berita mengenai mayat tanpa kepala yang hanyut di sungai segera dilaporkan kepada polis daerah Kuala Kangsar dan ketua polis Perak. Sifat kejam kes ini dianggap sangat serius. Ini jelas satu kes pembunuhan. Penjenayah kejam itu bukan sahaja membunuh, malah sengaja mengerat mayat, membuang kepala dan anggota badan lain dengan satu tujuan, untuk menyembunyikan identiti mangsa. Tidak sampai sejam kemudian, lokasi di tebing sungai itu telah ditutup sepenuhnya. Pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah, Bahagian Forensik, dan Pusat Forensik Kontingen Perak telah tiba di lokasi. Sebuah boya penanda diletakkan untuk menandakan lokasi penemuan. Bahagian atas badan mangsa akhirnya berjaya dibawa ke darat selepas beberapa usaha, diletakkan di atas sehelai kanvas plastik putih. Pakar forensik memulakan kerja mereka di situ juga, di bawah cahaya lampu limpah yang dipasang sementara. Hasil bedah siasat awal membuatkan semua orang meremang. Mangsa dikenal pasti sebagai seorang wanita, dianggarkan berumur antara 30 hingga 50 tahun. Masa kematian dianggarkan dalam tempoh 12 jam yang lalu. Ini bermakna mangsa telah dibunuh pada awal pagi hari yang sama atau pada malam sebelumnya. Satu pasukan petugas khas segera ditubuhkan dan diketuai sendiri oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah. Anggapan awal dibuat, ini adalah kes bunuh dan kerat mayat untuk menghilangkan bukti dengan sifat yang sangat kejam. Tindakan pembunuh yang sengaja memusnahkan bahagian kepala, yaitu muka dan ciri-ciri pengenalan lain, menunjukkan kemungkinan besar ini adalah kes yang dilakukan oleh orang yang dikenali. Penjenayah kejam itu mestilah seseorang yang mempunyai hubungan rapat dengan mangsa, sebab itulah dia begitu takut identitinya dikenal pasti. Semasa pemeriksaan yang lebih terperinci, pakar forensik menemui satu petunjuk penting, satu jejak yang tidak dapat dihapuskan oleh pembunuh dalam keadaan paniknya. Di badan mangsa, mereka menemui sampel air mani seorang lelaki.
Jejak ini menunjukkan kemungkinan besar sebelum dibunuh, mangsa dan pembunuh telah melakukan hubungan seks. Secercah harapan muncul. Sampel air mani itu adalah tanda tangan si pembunuh. Namun, tragedi dalam siasatan ini terlekat pada masa kes itu berlaku, yaitu pada tahun 2005. Teknologi ujian DNA, walaupun sudah wujud, masih sangat terhad. Pangkalan data DNA penjenayah kebangsaan boleh dikatakan hampir sifar. Mereka boleh mengekstrak profil genetik pembunuh dari sampel air mani itu, tetapi mereka tidak mempunyai sebarang sampel lain untuk dibuat perbandingan. Sampel DNA berharga itu ibarat kunci tanpa lubang kuncinya. Ia dikodkan dengan teliti dan disimpan di dalam stor bahan bukti, menanti masanya. Kerana tidak dapat bergantung pada DNA, pasukan khas terpaksa kembali kepada kaedah siasatan tradisional. Siapakah mangsa? Mereka bermula dengan hipotesis bahawa mayat ditemui di Kuala Kangsar, bermakna pembunuh mungkin telah membuang mayat di kawasan hulu sungai. Satu operasi saringan besar-besaran yang belum pernah berlaku sebelum ini dilancarkan. Ratusan anggota polis dikerahkan untuk menyusuri 45 km ke hulu sungai Perak, merentasi daerah-daerah jiran di Perak dan juga negeri Kedah. Mereka menyemak file setiap mukim, setiap kampung. Mereka bekerja sama dengan setiap ketua balai polis, setiap ketua komuniti. Tujuannya adalah untuk mencari keluarga yang melaporkan kehilangan seorang wanita berumur antara 30 hingga 50 tahun dalam tempoh 2 hari yang lalu. Tetapi kesunyian yang menakutkan menyelubungi siasatan. Sehari berlalu, 5 hari, kemudian 10 hari. Tiada satu pun keluarga yang membuat laporan, tiada suami yang panik mencari istri, tiada anak yang mencari ibu. Seolah-olah wanita malang itu tidak pernah wujud di dunia ini. Seolah-olah kehilangannya adalah sesuatu yang lumrah dan tidak dipedulikan sesiapa. Mayat tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki, tanpa identiti, satu sampel DNA yang tidak dapat dipadankan, dan tiada sesiapa yang melaporkan kehilangan. Pembunuh itu nampaknya telah merancang segalanya. Dia bukan sahaja membunuh, dia telah memadamkan mangsa dari dunia ini dengan sempurna. Kes yang diberi nama Mayat Wanita Tanpa Kepala 7.3 sempena tarikh penemuan mayat itu dengan cepat menemui jalan buntu. Segala usaha pasukan khas seakan-akan sia-sia. Kes itu menjadi satu igawan, satu penyesalan yang tidak berkesudahan bagi generasi pegawai penyiasat jenayah di Perak. Masa berlalu. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 18 tahun berlalu begitu sahaja. Kes mayat wanita tanpa kepala 7.3 telah diselaputi debu tebal, menjadi salah satu fail kes sejuk yang paling misteri dan kejam. Para penyiasat yang terlibat dahulu ada yang sudah bersara, ada yang sudah bertukar unit, tetapi penyesalan tentang penjenayah kejam yang masih bebas dan mangsa tanpa nama yang masih belum tenang tetap membara. Pada tahun 2023, 18 tahun telah berlalu. Satu tempoh yang cukup lama untuk seorang bayi membesar menjadi dewasa. Cukup lama untuk tebing Sungai Perak berubah bentuk. Dan cukup lama untuk satu kes pembunuhan ngeri diselaputi debu masa. Para penyiasat muda yang terlibat dalam kes itu dahulu, kini telah menjadi pegawai atasan yang berpengalaman dengan rambut yang mula memutih. Fail kes mayat wanita tanpa kepala 7. 3. Walaupun sudah kekuningan, masih tersimpan di sudut kabinet arsip Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Perak seperti satu hutang, satu penyesalan yang tidak terucap. Di bawah arahan kepimpinan polis Diraja Malaysia untuk memastikan tiada jenayah yang dilupakan dan menggunakan kemajuan sains dan teknologi sepenuhnya untuk menyelesaikan kes-kes tertunggak, polis kontingen Perak memutuskan untuk membuka semula beberapa fail kes sejuk.
Dan kes mayat wanita tanpa kepala 7.3 segera diletakkan di senarai teratas. Satu pasukan khas baru ditubuhkan. Mereka tidak mempunyai banyak petunjuk. Saksi sudah tua, ingatan sudah pudar, tempat kejadian sudah berubah. Mereka hanya mempunyai satu perkara, sesuatu yang telah sabar menanti di dalam stor bahan bukti selama 18 tahun. Sampel air mani pembunuh itu yang disimpan rapi. Tetapi kali ini, mereka mempunyai senjata yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Teknologi sains forensik genetik telah mencapai kemajuan yang pesat. Makmal Forensik PDRM di Kuala Lumpur kini telah membina satu pangkalan data genetik penjenayah kebangsaan yang sangat besar, menyimpan ratusan ribu sampel DNA daripada penjenayah, banduan dan sampel tidak dikenali dari kes-kes lain. Ia adalah sebuah perpustakaan jenayah yang gergasi. Satu keputusan berani dibuat, hantar semula sampel yang disimpan itu untuk diuji dan dibandingkan dengan pangkalan data kebangsaan selepas 18 tahun. Sampel air mani yang diambil pada tahun 2005 itu, yang masih disimpan dalam keadaan rapi, segera dihantar ke Kuala Lumpur. Seluruh pasukan khas menunggu dengan debaran. Mereka tidak berani menaruh harapan yang terlalu tinggi. 18 tahun adalah tempoh yang terlalu lama. Penjenayah itu mungkin sudah mati, atau melarikan diri jauh, atau mungkin dia tidak pernah ditangkap untuk kesalahan lain yang memerlukan sampel DNA-nya disimpan. Beberapa minggu kemudian, satu laporan keputusan yang disulitkan dihantar kembali, dan isinya telah mencetuskan satu titik perubahan yang luar biasa, satu kejutan yang menghidupkan semua kes yang telah sejuk beku itu. Laporan itu menyatakan, sampel DNA yang diperoleh dari mayat mangsa, kod 7, tidak sepadan secara langsung dengan mana-mana individu dalam pangkalan data. Rasa kecewa melintas seketika, tetapi baris seterusnya adalah kuncinya. Walau bagaimanapun, melalui analisis salasilah genetik kromosom Y, sampel DNA pembunuh itu menunjukkan padanan dari segi hubungan darah sebelah bapa dengan seorang individu dalam pangkalan data. Individu tersebut, Khairul bin Azman, lahir pada tahun 1980, berasal dari Johor Bahru, telah ditangkap pada tahun 2018 atas kesalahan menganjurkan perjudian dan sampel DNA-nya telah disimpan. Seluruh pasukan khas seakan-akan menahan nafas, mereka telah menemuinya. Mereka tidak menemui pembunuhnya secara langsung, tetapi mereka telah menemui keluarganya. Teknologi DNA salasilah, satu teknologi yang sangat modern, telah menunjukkan jalan. Pembunuh itu, yang telah bersembunyi selama 18 tahun, adalah seorang lelaki yang mempunyai hubungan darah, berkongsi nenek moyang lelaki yang sama dengan si kaki judi bernama Khairul bin Azman ini. Siasat salasilah keluarga si Khairul ini, arahan dikeluarkan. Siasatan serta-merta beralih dari Perak ke Johor Bahru. Pegawai penyiasat terbaik segera dihantar untuk bekerja sama dengan polis tempadan bagi menyiasat secara rahsia seluruh salasilah keluarga Khairul. Kerja itu sangat teliti. Mereka terpaksa meneliti rekod pendaftaran, rekod lama, dan menemu bual orang-orang tua dalam keluarga itu untuk melukiskan carta salasilah yang paling terperinci. Carta salasilah dilukis dengan berpuluh-puluh nama lelaki. Mereka mula menyaring dan menyingkirkan. Mereka yang terlalu tua atau terlalu muda pada tahun 2005 disingkirkan. Mereka yang mempunyai alibi yang jelas, contohnya berada di luar negara, di dalam penjara, atau dalam perkhidmatan tentara pada masa itu, disingkirkan. Perlahan-lahan, bulatan itu semakin mengecil, dan kemudian perhatian pasukan khas tertumpu pada satu nama sahaja, Husain bin Ishaq, kini berumur 53 tahun. Menurut salasilah, Husain adalah sepupu kepada Khairul bin Azman.
Latar belakang Husain bin Ishaq segera disemak dan para penyiasat menemui satu kebetulan yang menyeramkan. Rekod menunjukkan Husain bin Ishaq adalah seorang yang hidup merempat, tiada pekerjaan tetap. Dan yang paling penting, dalam tempo antara tahun 2004 hingga 2006, Husain direkodkan telah meninggalkan Johor Bahru untuk bekerja sebagai buruh di Manjung, Perak. Manjung, sebuah daerah yang terletak tidak jauh dari Kuala Kangsar. Dia berada betul-betul di kawasan hulu sungai, tempat yang disyaki oleh pasukan khas dahulu sebagai lokasi pembuangan mayat pada tahun kes itu berlaku. Husain bin Ishaq dari satu nama yang kabur dalam salah silah serta-merta menjadi suspek nomor 1. Cari dia, arah ketua pasukan khas, yang kini merupakan timbalan ketua polis negeri, orang yang telah memikul penyesalan ini selama 18 tahun. Cari Husain bin Ishaq, tetapi secara senyap, jangan biarkan dia terhidu apa-apa. Pegawai penyiasat terbaik segera dihantar ke Johor Bahru. Mereka tidak membawa sebarang dokumen rasmi, tidak memakai uniform, dan bergerak seperti bayang-bayang. Misi mereka mencari Husain bin Ishaq dan yang paling penting mendapatkan sampel DNA-nya secara rahasia untuk perbandingan terus. Mencari Husain tidak begitu sukar. Pada usia 53 tahun, dia masih agak tegap, tinggal bersendirian di sebuah bilik sewa murah di kawasan Taman University, Skudai, dan bekerja sebagai buruh binaan. Satu pasukan khas yang menyamar sebagai rakan sekerja dan pelanggan kedai kopi mula mengawasi setiap pergerakan Husain secara rahasia. Pengawasan berterusan selama 2 hari. Husain nampaknya tidak menunjukkan apa-apa yang luar biasa. Dia pergi kerja, pulang ke rumah, kemudian keluar ke kedai kopi untuk minum. Para penyiasat sabar mengekori, menantikan satu peluang. Dan peluang itu tiba di sebuah kedai kopi usang. Selepas menghabiskan sebotol air mineral, Husain dengan selamba membuang botol plastik itu ke tanah, kemudian bangun membayar dan beredar. Sebaik sahaja dia berpaling, seorang penyiasat yang menyamar sebagai pengutip barang kitar semula segera mendekati, mengambil botol itu dan memasukkannya dengan cermat ke dalam beg plastik khas. Sampel DNA Husain yang melekat pada mulut botol melalui air liurnya telah berjaya dikutip dengan sempurna. Botol air itu segera dimeterai dan dihantar segera ke makmal forensik di Kuala Lumpur. Seluruh pasukan khas sekali lagi memasuki fasa penantian yang tegang. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika sampel DNA ini sepadan, kes berusia 18 tahun ini akan selesai. Jika tidak, semuanya akan kembali ke titik sifar. Seminggu kemudian, keputusan dihantar. Laporan itu hanya mempunyai satu baris, tetapi ia adalah satu hukuman, satu sorakan kemenangan selepas 18 tahun kesunyian. Sampel DNA yang dikutip dari mulut botol air, yang dipercayai milik Husain bin Ishaq, sepadan sepenuhnya dengan sampel DNA air mani yang ditemui pada mayat mangsa dalam kes mayat wanita tanpa kepala 7.3 pada tahun 2005. Memang dia, si penjenayah kejam, atau sekurang-kurangnya orang yang telah melakukan hubungan seks dengan mangsa sejurus sebelum wanita itu dibunuh. Selepas 18 tahun bersembunyi dalam kegelapan, dia akhirnya diseret ke muka pengadilan oleh sains dan ketabahan anggota polis. Tetapi pasukan khas yang diketuai oleh timbalan ketua polis yang telah mengikuti kes ini sejak 2005 tidak terburu-buru. Mereka tahu mereka memegang bukti saintifik yang tidak dapat disangkal, tetapi DNA sahaja tidak mencukupi. Sampel air mani itu hanya membuktikan Husain mempunyai hubungan dengan mangsa. Ia belum membuktikan Husain adalah pembunuhnya. Lebih-lebih lagi, mereka masih belum tahu perkara yang paling penting. Siapakah mangsa? Kita tidak akan menangkapnya sekarang, kata ketua itu. Dia telah bersembunyi selama 18 tahun. Dia tidak akan lari kemana-mana. Dia pikir dia selamat. Sekarang, kita akan panggil dia untuk soal siasat.
Kita akan gunakan dia sendiri untuk mencari mangsa. Satu rancangan soal siasat yang rapi dirangka. Mereka tidak akan bertanya tentang pembunuhan itu. Mereka akan bertanya tentang masa lalunya, tentang hubungan-hubungannya. Beberapa hari kemudian, Hussein bin Ishaq menerima surat panggilan daripada polis Johor Bahru dengan alasan untuk menjelaskan beberapa isu berkaitan pendaftaran alamat sementaranya. Hussein tanpa sebarang syakwa-sangka dengan selamba memakai baju dan pergi ke balai polis. Tetapi apabila dia melangkah masuk ke bilik soal siasat, orang yang menemuinya bukanlah polis biasa, tetapi pegawai penyiasat berpengalaman dari pasukan khas kontingen Perak yang telah turun secara rahsia. Hussein bin Ishaq pada usia 53 tahun, duduk di kursi, kelihatan sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Dia telah lupa, 18 tahun adalah tempoh yang terlalu lama, cukup untuk menanam segala dosa. Selamat pagi, Encik Hussein, seorang penyiasat memulakan dengan nada tenang. Kami panggil Encik ke sini untuk bertanya beberapa perkara. Jangan risau. Encik masih ingat sekitar tahun 2005, Encik bekerja di mana? Hussein mengerutkan dahi, cuba mengingati. 2005, lama sangat tu. Ya. Rasanya masa tu saya ada pergi ke Manjung, buat kerja buruh, kerja kebun macam tulah. Kenapa tuan tanya pasal cerita lama ni? Betul, di Manjung, penyiasat itu mengangguk. Jadi, semasa di Manjung, Encik ada kenal atau ada hubungan dengan mana-mana perempuan tak? Soalan ini seolah-olah menyentuh satu ingatan. Hussein terdiam seketika, kemudian menggaru kepala dan ketawa kecil, satu senyuman yang agak lucah. Aduh, ingatkan apalah, pasal perempuan rupanya. Masa tu, saya muda lagi. Dekat Manjung tu, saya ada kenal seorang perempuan cantik. Namanya Salmah binti Abdullah rasanya. Mangsa sudah ada nama, para penyiasat cuba menahan keterujaan mereka dan terus mencatat. Boleh Encik ceritakan lebih lanjut tentang Cik Salmah ni? Hussein, dengan psikologi seorang yang tidak tahu dia telah terbongkar, mula bercerita dengan agak selesa, seolah-olah sedang berbangga dengan pencapaiannya. Dia menceritakan bahawa Puan Salmah adalah orang tempatan, bekerja dalam bidang sensitif, satu cara lain untuk mengatakan pelacuran. Dia dan wanita itu telah menjalinkan hubungan untuk satu tempoh. Satu hubungan berasaskan wang, tetapi ada juga sedikit perasaan. Perempuan tu pun okey juga, Hussein berdecit. Dia kata dia ada suami dan anak, tapi suaminya tak guna. Jadi dia terpaksa keluar kerja cari duit untuk anak. Saya pun kasihan. Bila kali terakhir Encik jumpa Cik Salah? Ini adalah soalan penentu. Hussein mengerutkan dahi lagi, cuba mengingati. Saya ingat, malam 1 hari bulan, tahun 2005. Malam tu, saya dengan dia bersembang di bilik sewa dia. Lepas tu, esok paginya, iaitu 2 hari bulan, dia kata dia kena balik kampung segera di Manjung juga. Ada urusan keluarga. Dia kata pergi beberapa hari saja, tapi lepas tu dia terus hilang. Sejak tu saya pun putus hubungan. Mungkin dia dah lari ke tempat lain atau ikut jantan lain. Biasalah kerja macam tu, tuan. Dia bercerita dengan sangat lancar. Dia langsung tidak tahu sampel air maninya ditemui pada badan Puan Salmah, bukan pada 1 hari bulan, tetapi pada mayat yang hanyut di sungai pada 3 hari bulan. Keterangannya yang kelihatan tidak bersalah, itu secara tidak sengaja telah memberikan satu garis masa yang berharga dan yang paling penting, nama dan asal-usul mangsa. Keterangan daripada Hussein bin Ishaq, si kekasih lama, adalah satu kejayaan besar. Walaupun dia tidak tahu dia telah terbongkar melalui sampel DNA, dia telah memberikan pasukan khas 2 maklumat yang sangat berharga. Nama mangsa, Puan Salmah binti Abdullah dan kawasan aktivitinya di Manjung. Keterangannya juga memberikan satu garis masa penting.
Dia bertemu Puan Salmah kali terakhir pada malam 1 hari bulan tahun 2005, dan Puan Salmah berkata akan pulang ke kampung pada 2 hari bulan. Ini sangat sepadan dengan laporan forensik bahwa mangsa meninggal dunia pada malam 2 hari bulan atau awal pagi 3 hari bulan. Selepas merekodkan keterangannya, penyiasat membenarkan Hussein pulang buat sementara waktu, tetapi satu pasukan pengawasan tetap diarahkan untuk mengawasinya 24 jam sehari. Hussein, selepas sesi soal siasat itu, berasa lega. Dia percaya dia hanyalah seorang saksi dalam satu kes lama, tidak menyedari jerat yang tidak kelihatan telah mula mengetat di lehernya. Pasukan khas segera mengalihkan siasatan ke Manjung, Perak. Tugas sekarang adalah untuk mencari keluarga wanita bernama Salmah binti Abdullah. Pegawai penyiasat jenayah dari kontingen Perak segera bergerak, bekerja sama dengan polis Manjung untuk menyemak semua fail pendaftaran dan rekod lama dari tahun 2005. Nama Salmah binti Abdullah adalah nama yang sangat biasa, tetapi selepas beberapa hari menyaring, mereka berjaya mengecilkan skop kepada seorang individu yang paling sepadan, seorang wanita bernama Salmah binti Abdullah yang mempunyai alamat berdaftar di sebuah kampung kecil di Manjung. Fail itu juga mencatatkan bahwa Puan Salmah telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Jamal bin Wahid dan mempunyai seorang anak lelaki bernama Azrul bin Jamal. Tetapi apabila penyiasat pergi ke alamat lama itu, rumah itu sudah lama bertukar pemilik. Jiran-jiran lama yang masih ingat hanya tahu bahwa keluarga itu telah berpindah entah kemana sejak sekian lama. Rasanya sejurus selepas Puan Salmah tiba-tiba hilang. Kehilangan seluruh keluarga itu menambahkan lagi kecurigaan. Pencarian jejak anak lelakinya, Azrul bin Jamal, bermula. Dengan menggunakan pelbagai kaedah siasatan, menjejaki dari rekod sekolah lama dan insurans kesihatan, para penyiasat akhirnya berjaya menemui Azrul. Dia kini seorang lelaki dewasa yang bekerja sebagai pekerja kilang di sebuah kawasan perindustrian di Shah Alam, Selangor. Satu pasukan khas segera bergerak. Mereka bertemu Azrul bukan sebagai polis, tetapi sebagai pekerja sosial yang sedang mencari maklumat mengenai kes-kes lama yang tidak selesai. Selamat sejahtera Encik Azrul, seorang penyiasat memulakan. Kami sedang menyiasat satu kes lama yang tertunggak. Boleh kami tahu, adakah Encik anak kepada Puan Salmah binti Abdullah dari Manjung? Azrul tergamam. Nama ibunya sudah lama tidak disebut sesiapa. Dia mengangguk, matanya penuh kebingungan. Ya, kenapa ya Tuan? Encik Azrul, kami duka cita untuk memaklumkan, kata penyiasat itu dengan nada perlahan. Pada tahun 2005, kami ada menemui satu mayat wanita tanpa identiti. Baru-baru ini, dengan teknologi baru, kami mengesyaki itu mungkin ibu Encik. Untuk mengesahkannya, kami amat memerlukan bantuan Encik. Kami perlu mengambil sampel DNA Encik untuk perbandingan. Azrul terdiam kaku. Walaupun 18 tahun telah berlalu, kesedihan kehilangan ibu masih terasa. Dia segera bersetuju untuk bekerja sama. Sampel rambut dan calitan mulut Azrul diambil dan dihantar segera untuk ujian. Beberapa hari kemudian, keputusan akhir tiba. Tiada keraguan lagi. Sampel DNA Azrul bin Jamal dan sampel DNA dari bahagian mayat tanpa kepala yang ditemui di Sungai Perak 18 tahun lalu sepadan sepenuhnya mengikut hubungan darah ibu dan anak. Mangsa, selepas 18 tahun, akhirnya mempunyai nama Puan Salmah binti Abdullah. Siasatan segera dipertingkatkan. Pasukan khas memanggil Azrul untuk memberi keterangan, kali ini sebagai saksi dalam satu kes pembunuhan. Encik Azrul, cuba ingat semula, tanya penyiasat. Pada masa ibu Encik hilang, Encik masih kecil, tapi Encik ingat apa-apa yang berlaku? Ayah Encik, Encik Jamal bin Wahid, apa yang dia buat? Adakah dia buat laporan polis untuk cari ibu Encik?
Azrul mengerutkan dahi, cuba menggali ingatan zaman kanak-kanaknya yang sudah pudar. Masa tu saya kecil lagi, tak berapa ingat. Saya cuma ingat satu pagi tu saya bangun, tak nampak mak. Saya tanya ayah, apa ayah encik cakap? Ayah saya nampak panik sangat, Azrul menyambung. Dia tak cakap apa-apa, dia cuma cepat-cepat kemas baju kami berdua. Dia cakap, emak dah tinggalkan kita, emak takkan balik lagi. Lepas tu, kata Azrul dengan suara bergetar, hanya 1 atau 2 hari selepas emak hilang, ayah saya, Encik Jamal bin Wahid, bawa saya pergi. Dia jual rumah kami dengan tergesa-gesa. Dia bawa saya lari. Ya, saya ingat dia guna perkataan lari. Dia bawa saya lari ke Kuala Lumpur. Dan yang paling pelik, Azrul memberikan maklumat penting. Sepanjang 18 tahun ni, ayah saya tak pernah benarkan saya balik ke Manjung. Dan dia tak pernah buat laporan polis tentang kehilangan istrinya. Dia juga larang saya sebut nama emak saya. Maklumat ini seperti satu letupan. Semua perhatian pasukan khas segera beralih ke arah yang sama sekali berbeza. Husain bin Ishaq, si kekasih, kini hanyalah seorang saksi penting yang telah memberikan identiti mangsa dan sampel DNA. Dia mempunyai alibi. Dia meninggalkan Manjung pada pagi 2 hari bulan, manakala mangsa meninggal pada malam 2 hari bulan. Suspek utama kes ini, orang yang paling mencurigakan, yang tidak membuat laporan, yang tergesa-gesa melarikan diri bersama anaknya, yang telah berbohong kepada anaknya, ialah si suami, Jamal bin Wahid. Keterangan Azrul bin Jamal, si anak lelaki, adalah satu pukulan maut. Ia telah menterbalikkan keseluruhan hipotesis. Husain bin Ishaq, yang sampel DNA-nya sepadan, tiba-tiba hanya menjadi seorang saksi, seorang kekasih dalam gambaran besar. Suspek terbesar, satu-satunya orang yang mempunyai motif untuk melenyapkan Salma selama-lamanya dan menghalang sebarang pencarian, ialah suaminya, Jamal bin Wahid. Seorang suami, apabila istrinya hilang, reaksi normal adalah panik, membuat laporan polis, dan menggerakkan seluruh kawasan untuk mencari. Tetapi Jamal tidak. Dia melakukan sebaliknya. Dia segera membawa anaknya melarikan diri, menjual rumah, dan melarang anaknya daripada menyebut nama ibunya. Ini adalah tingkah laku seseorang yang sedang menyembunyikan jenayah. Pasukan khas yang diketuai oleh timbalan ketua polis Perak itu segera mengeluarkan arahan. Kesan segera Jamal bin Wahid, dia sedang bersembunyi di Kuala Lumpur. Menggunakan maklumat yang diberikan oleh Azrul, tidak lama untuk penyiasat mencari tempat tinggal Jamal. Selepas 18 tahun bersembunyi, dia telah berubah. Dari seorang lelaki pertengahan umur di Manjung, kini Jamal adalah seorang lelaki tua berusia lebih 60 tahun, hidup bersendirian di sebuah bilik sewa di kawasan Petaling Jaya, dan bekerja sebagai penunggang motosikal perkhidmatan e-hailing. Arahan panggilan segera dilaksanakan. Apabila penyiasat dari kontingen Perak bersama polis Kuala Lumpur muncul, Jamal bin Wahid kelihatan sangat terkejut. Dia tidak faham mengapa selepas 18 tahun, polis mencarinya. Di bilik soal siasat, Jamal dengan rambut yang sudah memutih, kelihatan sangat tenang, malah agak mencabar. Dia percaya masa telah menghapuskan semua jejak. Kenapa tuan-tuan panggil saya ke sini? Dia bertanya, dengan muka selamba. Saya dah tua, tak buat apa-apa salah pun. Kami panggil encik ke sini, kata seorang penyiasat, untuk menjelaskan tentang kehilangan istri encik, Puan Salmah binti Abdullah. Nama Salmah binti Abdullah membuatkan Jamal terdiam sejenak, tetapi dia cepat-cepat bertenang dan memulakan lakonan yang telah disediakannya selama 18 tahun. Oh, bekas istri saya, dia berdecit dengan nada penuh penghinaan. Saya ingatkan siapa tadi?
Perempuan tu dah tinggalkan saya dengan anak saya ikut jantan lain 18 tahun lepas. Dia tu jenis tak guna. Entah hidup, entah mati dekat mana sekarang. Saya tak peduli. Kenapa tuan-tuan cari dia? Encik kata Puan Salma ikut lelaki lain, tanya penyiasat. Jadi kenapa encik tak pernah buat laporan polis? Laporan polis, Jamal ketawa sinis. Malulah, isteri sendiri curang. Nak pergi lapor polis, saya malu sangat. Tak nak sesiapa tahu. Sebab tu saya terpaksa bawa anak saya lari ke KL ni. Mulakan hidup baru. Saya ni mangsa. Tuan-tuan faham tak? Kami tak rasa begitu, kata penyiasat. Suaranya menjadi dingin. Pada 3 hari bulan tahun 2005, kami menemui sebahagian mayat wanita tanpa kepala hanyut di Sungai Perak. Kami ada sebab untuk percaya itu adalah isteri encik, Puan Salmah binti Abdullah. Mendengar itu, Jamal tiba-tiba ketawa terbahak-bahak, satu senyuman penuh cabaran, senyuman yang dia percaya dia berada di pihak yang menang. Sebagian mayat tanpa kepala, dia mengangkat kening. Tuan-tuan berguraukah? Sekerat badan hanyut di sungai 18 tahun lepas, macam mana tuan-tuan tahu itu istri saya? Tak ada kepala, tak ada tangan kaki, macam mana nak kenal pasti? Tuan-tuan nak takutkan saya kah? Tuan-tuan tak ada bukti. Dia telah menunjukkan belangnya. Dia yakin kerana dialah yang telah mengerat mayat itu. Dia tahu, tanpa kepala, tiada siapa boleh mengenal pastinya. Selama 18 tahun, dia hidup dengan selamat kerana kepercayaan itu. Penyiasat itu memandang tepat ke mata Jamal dan berkata perlahan, "Encik betul." Itu pada tahun 2005, kami memang tidak dapat mengenal pastinya. Tapi encik, sekarang tahun 2023. Dia berhenti sejenak. Kami tak perlukan kepala, kami ada teknologi. Kami telah ambil sampel DNA dari mayat itu dan kami baru saja mengambil sampel DNA anak lelaki encik, Azrul bin Jamal. Keputusannya, kedua-dua sampel DNA itu sepadan sepenuhnya mengikut pertalian darah ibu dan anak. Senyuman di wajah Jamal bin Wahid membeku, ketenangannya hilang. Wajahnya menjadi pucat lesi, peluh sejuk mula membasahi dahinya. Dia tidak sangka, dia tidak pernah terfikir tentang teknologi DNA. Kami sahkan, penyiasat itu menghentak meja. Mangsa adalah Salmah binti Abdullah, dan encik adalah orang yang telah berbohong tentang kehilangannya. Encik adalah orang yang telah melarikan diri. Encik Jamal bin Wahid, encik adalah suspek utama dalam kes pembunuhan isteri encik sendiri. Jamal mula menggeletar. Dia tidak lagi mencabar, dia panik. Dia tahu benteng pertahanan yang dibinanya selama 18 tahun telah runtuh. Bukan saya, dia menjerit. Bukan saya. Kalau betul itu dia pun, bukan saya yang bunuh. Saya dah cakap, dia buat kerja tak senonoh. Dia kerja jadi pelacur, mesti kena dengan pelanggan, si Hussein tuh. Betul, tuan-tuan pergi tanya si Hussein bin Ishak, jantan simpanan dia tuh. Mesti dia yang bunuh, lepas tu tuduh saya. Saya cuma panik, sebab tu saya bawa anak lari. Saya tak bersalah, saya dianiaya. Dia telah masuk ke dalam perangkap, cuba berpaut pada si kekasih Hussein bin Ishak, yang dia percaya juga seorang suspek. Dia tidak tahu bahawa polis mempunyai satu lagi bukti, satu pembohongan maut daripadanya, satu pembohongan yang akan menutup pintu kebebasan terakhirnya. Si suami, Jamal bin Wahid, dalam keadaan panik, cuba berpaut pada si kekasih, Hussein bin Ishak, sebagai pelampung terakhirnya. Dia menjerit-jerit mengatakan dia tidak bersalah, bahawa Husseinlah pembunuhnya, dan dia hanya melarikan diri bersama anaknya kerana terlalu takut. Lakonan sebagai suami yang teraniaya dilakonkannya dengan terdesak, tetapi para penyiasat telah menunggu selama 18 tahun, mereka tidak terburu-buru.
Kami juga telah memikirkan kemungkinan itu, jawab timbalan ketua polis, ketua pasukan khas itu, dengan tenang. Kami telah menganggap Hussein sebagai suspek utama kerana sampel DNA-nya ada pada mangsa. Tetapi dia mempunyai alibi. Dia meninggalkan Manjung pada pagi 2 hari bulan, manakala isteri Encik, Puan Salma, meninggal pada malam 2 hari bulan atau awal pagi 3 hari bulan. Tak mungkin, Jamal menjerit. Macam mana tuan-tuan tahu bila dia mati? Kerana kami bukan sahaja mencari Azrul, kata ketua itu. Suaranya mula menjadi dingin. Kami telah mencari semua orang, dan kami telah menemui adik perempuan kandung Puan Salma. Kami panggil dia Puan Lima. Puan Lima, sambung penyiasat itu, telah memberikan kami satu butiran yang sangat penting. Dia mengesahkan pada malam 2 hari bulan tahun 2005, dia telah makan malam bersama Encik, Puan Salma dan Azrul. Satu makan malam keluarga yang biasa. Encik ingat tak, Encik Jamal? Jamal bin Wahid tergamam. Dia cuba menggali ingatannya. Dia teringat. Ada, jadi kenapa? Lepas makan malam, dia baliklah. Apa kaitannya? Ia sangat berkaitan, kata ketua itu. Kerana Puan Limah memberitahu, pada keesokan paginya, iaitu pagi 3 hari bulan, dia datang semula ke rumah Encik sekitar jam 8 pagi untuk memberikan sedikit barang kepada Puan Salmah. Dia tidak nampak Puan Salmah, hanya nampak Encik dan Azrul. Dia bertanya, dan apa jawapan Encik? Encik masih ingat. Wajah Jamal bin Wahid mula berubah. Dia tidak sangka satu butiran kecil, satu pembohongan 8 tahun lalu akan diungkit semula. Dia mula menggeletar. Saya tak ingat. Dah lama sangat. Biar saya ingatkan Encik. Penyiasat itu menghentak meja. Bunyinya bergemar. Encik telah memberitahu Puan Lima bahawa kakaknya, Salma, masih tidur di dalam bilik. Malam semalam terlalu penat, jadi dia tidur nyenyak. Jangan diganggu. Betul tak, Encik Jamal? Jamal bin Wahid terkunci mulutnya. Dia terkejut. Dia tidak dapat menafikannya. Satu pembohongan yang sangat janggal. Encik Jamal, kata ketua itu, suaranya sedingin ais. Kerana laporan forensik kami dari 18 tahun lalu telah mengesahkan satu perkara yang tidak dapat diubah. Mangsa meninggal dunia dalam tempoh 12 jam sebelum ditemui pada petang 3 hari bulan. Ketua itu bangun, berjalan mendekati Jamal dan memandang tepat ke matanya. Dengan kata lain, Puan Salmah telah mati sekitar awal pagi 3 hari bulan atau pada malam 2 hari bulan. Jadi, bagaimana Encik jelaskan? Pada jam 8 pagi 3 hari bulan, ketika Encik berbohong kepada adik ipar Encik bahawa Puan Salmah masih tidur, hakikatnya dia sudah mati beberapa jam. Dan bahagian mayatnya yang tanpa kepala itu mungkin sedang hanyut di Sungai Perak. Kenapa Encik perlu berbohong? Kenapa Encik perlu berbohong bahawa orang yang sudah mati masih tidur? Melainkan Encik adalah orang yang paling tahu dia sudah mati. Encik adalah orang yang telah membunuhnya. Pukulan psikologi berganda, dari bukti DNA anak lelakinya hingga pembohongan maut yang dibongkar, telah meruntuhkan sepenuhnya benteng pertahanan yang dibina oleh Jamal bin Wahid selama 18 tahun. Dia tidak lagi menjerit. Dia hanya menundukkan kepalanya ke meja, bahu tuanya bergegar. Dia telah kalah. Dia telah kalah kepada masa. Dia telah kalah kepada sains. Saya mengaku, katanya, suaranya pecah. Dan kemudian lelaki berusia 60 tahun itu mula menceritakan jenayah ngerinya. Dia mengaku, dia tahu istrinya Salmah bekerja dalam bidang sensitif. Dia menerimanya kerana wang, tetapi dia juga cemburu buta. Dia tahu Salmah mempunyai hubungan dengan ramai lelaki, termasuk Hussein bin Ishaq.
Pada malam 2 hari bulan tahun 2005, selepas adiknya pulang, dia dan Salmah bertengkar hebat. Salmah, mungkin selepas bertemu Hussein, telah membuat keputusan. Dia berkata dia tidak tahan lagi dengan kehidupan itu, dia akan pergi, meninggalkan dia dan anaknya. Pertengkaran itu berlaku di tebing Sungai Perak, tidak jauh dari rumah mereka. Dalam keadaan cemburu buta, mengetahui istrinya baru sahaja bersama kekasihnya dan marah kerana diancam untuk ditinggalkan, Jamal bin Wahid hilang akal. Dia melihat selendang yang dipakai oleh Salma. Dia nak pergi, saya tak bagi dia pergi, dia bergumam. Dia telah meragut selendang itu, melilitnya dari belakang, dan mencekik. Dia mencekik leher istrinya, sehingga Salmah rebah, tidak bernyawa. Menyadari dia telah membunuh, Jamal panik, tetapi ketakutan itu segera digantikan dengan perhitungan yang dingin. Dia mesti melupuskan mayat itu. Dia mesti membuat Salmah hilang selama-lamanya, seperti yang diinginkan wanita itu. Dan dia telah melakukan sesuatu yang kejam. Dia tahu, selagi tiada siapa yang mengenali mayat itu, dia akan selamat. Dia menggunakan parang untuk mengerat mayat mangsa di tebing sungai. Dia memotong kepala dan kedua-dua belah kaki. Dia membuang bahagian-bahagian itu ke dalam arus deras, percaya ia akan hanyut jauh dan tidak akan ditemui lagi. Bahagian badan yang tinggal juga dibuang ke dalam sungai. Dia tahu di badan istrinya masih ada jejak kekasihnya. Dia berharap jika polis menemuinya, mereka akan menyiasat si Hussein, bukan dia. Selepas itu, dia pulang ke rumah, cuba bertenang. Keesokan paginya, apabila adik iparnya datang mencari, dia berbohong mengatakan istrinya masih tidur. Dan sebaik sahaja adik iparnya pergi, dia segera melaksanakan rencananya. Dia menjual rumah dengan tergesa-gesa, membawa anaknya menaiki bas dan melarikan diri ke Kuala Lumpur, memulaikan kehidupan persembunyian selama 18 tahun, percaya bahawa jenayahnya telah terkubur selamanya di dasar Sungai Perak. Hukuman mati dijatuhkan. Sebaik sahaja dua perkataan hukuman mati diucapkan, seluruh mahkamah seakan-akan gamat. Jamal bin Wahid, lelaki berusia 60 tahun itu, terhuyung hayang lalu rebah. Dia telah hidup selamat selama 18 tahun. Dia percaya dia telah melakukan jenayah yang sempurna. Dia telah mencabar polis. Dia tidak sangka, 18 tahun kemudian, keadilan akan menemuinya. Bukan melalui saksi, tetapi melalui kemajuan sains yang tidak dapat difahaminya. Di bawah, Azrul bin Jamal, si anak lelaki, hanya mampu menekuk mukanya dengan kedua-dua belah tangan, bahunya bergegar. Kesedihannya adalah kesedihan yang tidak terkata. Orang yang baru dijatuhi hukuman mati adalah ayahnya. Orang yang dibunuh dan dikerat adalah ibunya. Dan selama 8 tahun, dia telah hidup, membesar dalam penipuan yang dicipta oleh pembunuh itu sendiri. Perbicaraan berakhir. Kes mayat wanita tanpa kepala 7.3, salah satu fail kes sejuk yang paling misteri dan kejam dalam sejarah polis Perak, telah ditutup secara rasmi. Ini adalah satu kes yang tragis, satu pengajaran yang mahal tentang kekejaman manusia dan ketabahan keadilan. Jenayah Jamal bin Wahid berpunca daripada cemburu dan sifat mementingkan diri. Apabila istrinya mahu pergi, bukannya menerima, dia memilih cara yang paling kejam, bukan sahaja meragut nyawa, tetapi juga memusnahkan identiti mangsa. Dia percaya dengan membuang kepala, jenayahnya akan terkubur selamanya di dasar Sungai Perak. Dia silap. Dia telah memandang rendah pada dua perkara, kekuatan sains dan kegigihan para pegawai penyiasat jenayah. Kes ini adalah bukti paling jelas bagi pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua.
Jenayah, walau disembunyikan dengan licik, walau diselaputi debu masa selama 18 tahun, pasti akan terbongkar jua. Ia adalah satu kejayaan cemerlang bagi bidang sains forensik di Malaysia. Teknologi ujian DNA salah silah, satu teknik canggih, telah menemui pertalian yang tidak kelihatan, menjejaki keluarga pembunuh dari satu sampel air mani yang dianggap tidak berguna. DNA pertalian darah juga telah mengembalikan nama kepada mangsa, menyatukan semula rangka tanpa nama dengan anak lelakinya. Tetapi tragedi terbesar, kesedihan yang paling mendalam, bukan milik si penjenayah, tetapi milik mereka yang masih hidup. Yang paling menderita ialah Azrur bin Jamal. Selama 8 tahun, sejak kecil, dia terpaksa hidup dengan ingatan palsu yang dicipta oleh ayahnya sendiri. Ibunya adalah seorang wanita tidak baik yang telah meninggalkan dia dan ayahnya untuk mengikut lelaki lain. Dia membesar tanpa kasih sayang seorang ibu dan mungkin juga dengan rasa benci terhadap ibunya. Dan hari ini, pada usia dewasa, barulah dia mengetahui kebenarannya. Satu kebenaran yang 1000 kali lebih kejam. Ibunya tidak pergi, dia telah dibunuh, dia telah dikerat dengan kejam. Dan penjenayahnya, orang yang telah meracuni jiwanya selama 18 tahun, adalah ayah yang menjadi tempatnya bergantung. Dalam satu hari, dia kehilangan ibunya untuk kali kedua, dan kehilangan juga ayahnya. Ia adalah satu luka psikologi yang tidak akan pernah sembuh. Kes ditutup. Puan Salmah binti Abdullah akhirnya mendapat keadilan. Namanya telah dikembalikan. Penjenayah kejam, Jamal bin Wahid, telah membayar harganya dengan hukuman tertinggi. Keadilan, walaupun terlewat selama 18 tahun, akhirnya telah ditegakkan. Oh ya, saya nak tahu juga, korang yang sedang mendengar, menonton nih, dari mana ya? Coba tinggalkan komen sikit, dari negeri atau negara mana Anda berada sekarang. Apa pendapat korang tentang kisah yang saya kongsikan tadi? Menarik? Atau mungkin ada yang tak setuju? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Saya suka baca setiap satu daripadanya. Apa-apapun, di mana jua Anda berada, saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam lindungan Tuhan. Semoga hari-hari Anda sentiasa tenang dan penuh keberkatan. Dan akhir sekali, kalau Anda sendiri ada pengalaman atau cerita menarik yang ingin dikongsikan bersama kami dan pendengar yang lain, jangan malu dan segan ya, hantarkan cerita Anda kepada kami, supaya kita semua boleh sama-sama mendengarnya.